Kesehatan. Memudaratkan kesehatan Mata. Oke, boleh memudaratkan kesehatan mata. Lepas tu Dari segi mental tu. mental pun ada kesan juga. Ya. Okey, besar sangat sampai ke mental lagi. Dari segi fizikal, Fizikal contohnya apa? Daripada personality. daripada mata. Mata lagi. Okey, jadi itu adalah salah satu contoh kesan negatif. Okey, pada hari ini cikgu akan menerangkan ini adalah objektif PDP kita pada hari ini. Yang pertama, pelajar dapat menyatakan kesan positif dari komunikasi terhadap pembangunan negara. Okey, discuss sikit untuk pembangunan negara, bukan kepada diri kamu sahaja tapi kepada negara. Okey, nombor 2 dapat menyatakan kesan negatif dari komunikasi. Ini boleh kepada diri kamu sendiri dan kepada sekeliling. Okey, nombor 3 membahaskan kesan dari komunikasi kepada masyarakat. Okey, jadi tiga-tiga ini adalah objektif pembelajaran geografi kita pada hari ini. Okey, silakan kepada cikgu Sutra. Okey, macam yang saya kemarin kata tadi, kita akan masuk untuk kesan dari komunikasi kepada pembangunan negara. Untuk yang ada test, kalau boleh test untuk surah 9-27. Sana ada kesan dari komunikasi terhadap pembangunan negara dan surah 9 dia 98 berkaitan dengan kesan negatif dari komunikasi terhadap negara. Okey, yang tak ada test, kalau boleh perhatikan depan. Saya berikan slide berkenaan dengan dua-dua tajuk kita hari ini. Kesan penggunaan telekomunikasi di Malaysia. Macam tadi, penggunaan telekomunikasi di Malaysia dia ada dua kesan, iaitu kesan positif dan kesan negatif. Tengok untuk kesan positif, iaitu e-perbankan. Ada tahu tak apa dia e-perbankan? Tahu. Apa dia? Pinjaman bank. Okey, kita akan bincangkan berkenaan dengan kesan positif. Kesan positif pertama berkenaan dengan e-perbankan, di mana urusan bank yang boleh dijalankan di mana-mana sahaja. Di mana kau boleh buka internet, untuk mana-mana bank kau boleh buka website mereka dan kau boleh melakukan pembayaran ke, kau boleh melakukan pembelian online melalui e-perbankan. Yang kedua berkenaan dengan multimedia interaktif, di mana memudahkan sistem pembelajaran. Kau boleh mencari maklumat pembelajaran di internet menggunakan aplikasi. Khususnya e-dagang, mengenai perkhidmatan dan jual beli atas hadiah. Jadi, kau pernah buat tak? Benar. Dekat mana? Okey. Lazada. Wah, maksudnya Betul. sambil Lazada. Bos ada Lazada. Okey, lagi lain? Bos. Okey, kau menggunakan bos untuk apa? Beli Jual emas. kawasan. Okey, biasanya bos ni dia dalam mungkin apa e-perbankan. Dia kau gunakan dia untuk e-wallet. E-wallet mana kamu masukkan lima bank kamu dalam tu dan kau boleh gunakan dia scan saja di mana-mana kedai, dekat Watson, dekat mana kedai yang dekat mungkin dekat kita terus boleh mana tempat yang kau boleh gunakan e-wallet. Mana Plaza? Plaza Lima? The Place? Mana? Boleh? Okey, seterusnya tadi berkaitan dengan e-dagang, perkhidmatan dan jual beli atas talian, mana kau boleh membayar bil atas talian, kau boleh pergi belanja, beli Shopee dekat Lazada, dekat Zalora ke dalam semua itu dilakukan dalam talian. Khususnya perkhidmatan
Dan doktor kamu yang merawat kamu ada dekat Semenanjung. Kamu boleh mendapatkan inspeksi kesihatan secara dalam secara telekomunikasi. Itu dipanggil perkhidmatan kesihatan. Seterusnya, peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan sekarang ni lebih banyak apa dia? Menurun. Daripada untuk kerja sekarang ni lebih banyak menggunakan aksiden melalui borang-borang yang untuk pengumuman pekerjaan. Kau dapatkan dalam atas talian ya. Di mana perkembangan pesat dalam pelbagai sektor menyertai banyak peluang pekerjaan. Dan ada juga peluang pekerjaan yang cuma memerlukan kamu beri penduduk di depan komputer atau depan telefon. Contohnya katakan Menjual. bila tak kau boleh menjual barang di atas talian. Kau perlu promosikan apa kamu punya jualan dan talian dekat Shopee, dekat WhatsApp, dekat Telegram, IG. Ada juga kan yang jadikan IG sebagai media untuk mereka berdagang. Mereka mendapatkan peluang pekerjaan di sana. Seterusnya, dunia tanpa sempadan dengan maklumat dapat diperoleh dengan mudah dan cepat melalui internet. Ini mana kau boleh dapatkan pelbagai maklumat dari internet. Tak kisah dari segi pembelajaran kamu, kau boleh dapatkan macam-macam apa dia? Berita. Ya, kau boleh macam-macam berita dari internet, apa saja. Yang ni pun berita-berita ni pun mungkin ada yang positif, ada yang negatif. Jadi kau boleh kena pasti sendiri apa berita-berita yang baru dapatkan. Dia ada 6 kesan positif. Pertama ni e-perbaikan, kedua multimedia interaktif, ketiga e-dagang, keempat perkhidmatan kesihatan, kelima peluang pekerjaan dan keenam persempadan. Ini 6 kesan positif yang kepada kamu. Kamu kena dengan kesan positif terima kasih terhadap pembangunan negara. Pula yang kedua berkenaan dengan kesan buruk. Apa? Bila dah ada kesan positif, kesan yang baik mesti dah ada kesan yang buruk juga kan? Dia tak semestinya perfect. Jadi untuk kesan buruk terima kasih terhadap pembangunan negara, satu dia isu pencerobohan dan pencurian maklumat. Di mana maklumat tak diyakini boleh selamat bila ada dalam talian, dalam telekomunikasi. Kedua, maklumat yang tersebar tidak tepat, di mana banyaknya berita palsu. Di mana ada berita-berita viral yang tidak sahih, tidak betul. Ada tak contoh berita viral yang tak sahih? Ada. Baru-baru ni. Gratis. Tak semua tahu lah. Apa tak semua tahu pasal ni. Pasal video kita. Okey. Yang lebih masa COVID dulu ada beberapa cerita-cerita ataupun maklumat yang tidak tepat tersebar. Yang ketiga berkenaan dengan ketagihan kepada remaja dan menyiapkan bidang kerja. Okey, ni macam yang kau tengok dekat video kau tadi. Mana ketagihan kepada game. Yang menyebabkan kamu kena fokus terhadap perkara lain, terhadap pelajaran, pada pekerjaan, apa ya? Masa kamu pun akan terbuang. Khususnya meningkatkan kos hidup remaja. Bila kamu main game, kamu kena read banyak, kamu kena
daripada apa bangkit telefon yang rosak. Itu adalah kesan buruk dia. Biasa dia manja lah kan serban game ni kan? Ya. Okey, yang kelima, hubungan dengan ahli keluarga semakin dekat. Okey, ni di mana bila kamu selalu main telefon, kamu dah tak biar pada orang lain. Kan? Betul tak? Kamu hilang fokus, kamu dah tak boleh pada orang lain, tak boleh pada adik kamu, pada mak kamu, pada ayah kamu. Jadi, hubungan ahli keluarga akan semakin dekat bila kamu terlalu leka bermain telefon dan leka dengan telekomunikasi yang kamu ada. Khususnya yang terakhir, maklumat berunsur negatif sukar di ini tadi berkaitan dengan berita palsu, di mana maklumat yang negatif sukar untuk dikapir. Walaupun kita ada SKMM, tapi apa agensi ni punya agensi ni dia sukar untuk mendapati orang-orang yang melakukan kesalahan dalam talian. Jadi maklumat berunsur negatif ni sukar untuk ditapis dengan segera, dengan cepat, dengan mudah. Ini adalah 6 kesan buruk telekomunikasi kepada masyarakat, kepada pengenalan kepada masyarakat. Okey, kita tengok balik kesan buruk pertama tadi, isu pencerobohan dan kerugian maklumat. Kedua, maklumat yang tepat. Ketiga, bagian kepada remaja dan yang lain dalam fokus. Dan keempat, meningkatkan kos hidup remaja. Kelima, hubungan dengan
Salah tamat. Okey, jadi cikgu nak kutip jawapan kamu dalam pertanyaan tersebut. Ada yang terhakah? Boleh bagi dengan cikgu sekarang. Dengan jangan lupa tulis nama. Okey, saya memilih secara rawak untuk ahli perbahasan. Okey, saya nak siapa? Madalina. Okey, Madalina. Bawa kursi terus. Bawa kursi. Dulu, saya nak nyanyi untuk kesan positif. Madalina, positif. Pilih. Kita bawa kursi kamu sini. Kita selain mereka. Okey. Kedua ni adalah untuk kesan positif. Saya serap. Kalau untuk kesan negatif, Negatif siapa yang Mina, Femina. Mina. Siapa lagi? Okey, bisa. Bisa. Red. Red Isha. Okey. Okey, untuk peraturan pertandingan, kita ada masa 30 minit. 15 minit untuk pencadang dan 15 minit untuk pembangkang. Kita boleh mula? Selamat pagi, salam sejahtera dan salam bertuah kepada Cikgu Manajemen dan rakan-rakan sekawan. Saya sebagai moderator diberikan ini barisan pencadang dan ini barisan pembangkang. Yaitu daripada Fir Sambau, Endelina dan Areka. Untuk barisan pembangkang terdiri daripada Natasha Mina, Tetriza dan Vincent. Cikgu Maria cantik bertutur dan berasal dari negeri Sarawak. Saya pilih belajar Cimona. Orangnya saya gajah bijak. Ingin rasa memakan kari, sayang rasa lemaknya kurang. Medalina Renja nama diberi, Fadlan Syabas terus berjuang. Salam penghulu pembuka kata. Mina bahas, Mina dulu. Cara kau tetap bicara, bukan malah tetap dulu. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Kami ucapkan kepada seluruh warga hadirin sekalian. Kami pihak pencadang akan bahaskan tentang kesan positif telekomunikasi terhadap pembangunan negara. Kesan positif yang pertama ialah telesidang yang bermaksud interaksi maya, contohnya WhatsApp dan Facebook. Dengan cara ini kita boleh berkomunikasi dengan orang jauh. Kesan positif yang kedua ialah dunia tanpa sepadan. Contohnya, kita boleh mendapatkan pelbagai maklumat yang sahih dan tepat. Dengan adanya telekomunikasi, maklumat dapat diperoleh dengan mudah melalui internet. Kesan positif ketiga ialah urusan perbankan. Kesan perbankan boleh dijalankan di mana-mana sahaja sama ada di luar negara ataupun di Malaysia. Selain itu, e-perbankan ini memudahkan prosesan dan yang penting adalah selamat. Contohnya, membayar pinjaman, menyimak laporan penyata dan memindahkan wang. Kesan positif yang keempat ialah multimedia interaktif. Contohnya Google Classroom. Dengan ini adanya telekomunikasi pembelajaran multimedia.
Kesan positif yang kelima ialah e-dagang. Melalui telekomunikasi, kita dapat menjalankan perkhidmatan jual beli atas talian. Contohnya seperti Shopee, Lazada. Dengan cara ini, tenaga yang berbisnes kecil-kecilan boleh menjalankan bisnes dari rumah sahaja. Izinkan saya senaraikan serangkap pantun. Pak Yakub kayu seberang, dapat guni pemata belian. Jangan kamu balas barang kalau belum tahu kepastian. Kesan positif keenam adalah khidmatan pesakit. Tele kesehatan. Pesakit boleh diperiksa oleh dokter pakai secara jarak jauh menggunakan telefon pintar. Yang dikenali sebagai apps itu adalah My Kesehatan. Tele kesehatan membantu pantauan pesakit menggunakan video image mengenai semakan pesakit yang tertentu. Misalnya, Dr. Nur Tizam Abdullah menyatakan bahawa pengkhidmatan ini dapat mengesan rentak jantung, kesihatan mental, bacaan tekanan darah. Itu saja dari saya. Kesan positif yang ketujuh ialah e-kerajaan. Rakyat dapat berurusan dengan agensi kerajaan secara lebih mudah dan cepat. Contohnya, apabila mengisi borang kemasukan ke universiti. Dengan ini, kita dapat mengurangkan kesesakan apabila pendaftaran kelak. Kesan positif ke-8 ialah peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan ialah perkembangan besar sebagai sektor mewujudkan banyak peluang pekerjaan atas talian. Contohnya, menjual barang atas talian seperti Shopee, WhatsApp, dan banyak lagi. Sekian itu saja kesan positif dari pihak pencadang kami pada hari ini. Silakan pihak belakang. Terima kasih kepada pencadang. Kumpulan kami dari kumpulan belakang ingin membantah hujah-hujah anda sekalian. Kerana salah satu impak negatif kepada remaja ialah remaja akan hilang fokus ketika sesi pembelajaran. Hal ini berlaku disebabkan oleh sikap ketagih mereka gagal menguruskan masa dengan baik. Sebagai contoh, ada remaja yang berbual dengan rakan-rakan atas talian iaitu video call, video chat, dan ada yang juga sehingga lewat malam sehingga mereka mengantuk di dalam kelas. Kesannya, prestasi pelajaran mereka akan merosot kerana tidak memberikan tekuan ketika guru mengajar. Semasa menerima keputusan pemeriksaan, mereka akan menyesal, tetapi sesal dahulu pendapatan tidak berguna. Jelaslah bahawa percayalah, kegunaan alat telekomunikasi dapat menyebabkan remaja hilang fokus ketika sesi pembelajaran. Itu daripada hujah saya. Selain itu, penggunaan alat komunikasi yang keterlaluan juga akan meningkatkan kos hidup remaja. Sikap suka menggunakan telefon untuk berhubung tanpa mengira keperluan sebenar menyebabkan bil telefon turut bertambah. Penggunaan telefon bimbit yang tanpa batasan menyebabkan remaja mempunyai masalah kewangan yang serius. Keadaan ini mungkin membawa mereka beralih ke arah cara yang negatif seperti mencuri. Lantaran itu, telefon bimbit mampu menyebabkan remaja mengalami masalah kewangan yang serius sebagai akibat sikap mereka yang beraja di mata bersultan di hati. Tegasnya, peningkatan kos hidup remaja turut berlaku oleh disebabkan sikap remaja yang menyalahgunakan alat telekomunikasi mereka. Terima kasih. Kita juga tahu telekomunikasi juga boleh disalahguna dengan berjudi di atas talian dan banyak penjudi menggunakan media sosial sebagai tempat penjudi. Hal ini kerana senang dan sukar dikesan. Kedua daripada hujah saya tadi, sekiranya ditinjau dari sudut yang lain, penggunaan alat telekomunikasi yang tidak terkawal akan menjadikan tahap kesehatan remaja daripada segi fizikal, mental dan emosi. Contohnya, jika remaja itu bermain PUBG seperti dalam seri video tadi, mereka akan merasa menang seperti chicken dinner. Betul, mereka akan melanjutkan lagi permainan tersebut sehingga tersebut dalam lewat malam.
Hal ini berlaku karena gelombang elektromagnet yang terhasil dapat telepon bimbit apabila terkena pada sel-sel otak untuk masa yang larut dan menyebabkan mutilasi genetik sel otak tersebut dan seterusnya menyebabkan kanser otak. Ini karena semua orang tahu bahwa earphone ataupun headphone yang dikenakan atas kepala itu dapat menyebabkan sel otak kita itu mengalami mutilasi genetik, yaitu seterusnya kanser otak. Mengikut kajian terbaru daripada 31 saintis daripada 14 negara. Negara maju termasuklah negara Amerika Syarikat, penggunaan telepon bimbit yang tidak terkawal dapat mendatangkan penyakit barang otak. Sekiranya masalah ini berlaku, kehidupan dan masa depan remaja akan kucar-kacir ibarat kaca terhempas batu. Kehidupan remaja akan sentiasa dibayangi dengan kematian kanser karena kanser merupakan pembunuh secara senyap. Itu adalah betul. Istihalah bahwa kesehatan remaja akan terjejas jika tidak menggunakan alat komunikasi dengan berpada-pada. Jelaslah di sini. Teruskan. Penggunaan telekomunikasi secara tidak terkawal juga dapat menyebabkan remaja menjadi malas untuk bergiat aktif dalam aktiviti kurikulum. Aktiviti kurikulum juga dapat menyehatkan badan tetapi tidak mendapat sambutan dari pelajar. Pelajar kini lebih suka menghabiskan masa dengan alat telekomunikasi. Perkara ini amat merisaukan pelajar karena ia banyak mendatangkan kesan negatif. Antaranya, pelajar akan menjadi malas kerana badan tidak aktif sewaktu di dalam kelas. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana ia merosotkan prestasi pelajar. Terima kasih. Selain itu, alat telekomunikasi semakin lama semakin maju. Maka terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memalsukan lambang seperti lambang NCMC yang boleh dijumpai di alat telekomunikasi demi mengaut keuntungan sendiri dengan menjual produk palsu. Sebelum saya memulakan hujah, saya ingin merangkakan serangkap pantun. Bunga lestari tumbuh di belakang, tumbuh bercuntai jadikan mandia. Kumpulan kami tetap membangkang walau 1000 mata perkataan. Hadirin yang dirahmati, selain menjadikan remaja malas mengikuti aktiviti di kurikulum, penggunaan alat telekomunikasi tanpa had yang menendahkan pelajar kepada jenayah cyber. Jenayah cyber ini terdiri daripada umur penipuan, kerosakan dan pengubah-suaian program atau data komputer, pencurian maklumat, penggondam dan lain-lain. Oleh hal demikian, pelajar akan melakukan jenayah cyber terhadap institusi mereka sendiri atau mereka diupah untuk melakukan pihak cyber security. Menembuskan kadar jenayah cyber negara ini meningkatkan sehingga 88% pada tahun lalu berbanding hanya 88,000 kes pada tahun sebelumnya. Ini kerana jenayah cyber sering berlaku di negara kita ini, terutama dia penyekatan daripada akaun IG, Facebook, supaya tidak dapat disekat kerana jenayah cyber ini sering berlaku kerana murid-murid yang selalu menggunakan penyekatan ini ada di mana-mana sahaja dan mereka tahu bahawa benda yang tidak sepatutnya disekat tapi mereka sekat juga. Teruskan. Sebagai pengguna alat telekomunikasi, pelajar juga dikatakan golongan yang enggan bersosial kerana mereka lebih suka menghabiskan masa di hadapan komputer sahaja. Keadaan ini menyebabkan masa bersama keluarga, sahabat dan jiran semakin dilupakan sehingga hubungan itu menjadi renggang. Seperti yang saya nyatakan tadi, mereka yang boleh meniru, lambangkan. Tapi kita tertanya-tanya bagaimana mereka meniru. Dengan melayari internet, kita boleh mengetahui banyak maklumat. Tetapi, sedarkah anda terdapat pihak yang tidak bertanggung jawab dengan melayari perkara-perkara yang tidak sepatutnya? Teruskan. Terakhir daripada kami pihak pakar bahawa positif dan keburukan sebenarnya ada di mana-mana, tetapi kita sahaja tidak tahu bahawa kesan positif ada kebaikannya dan kesan negatif ada keburukannya. Di sini kesimpulan kami daripada pihak pembangkang ingin mengatakan bahawa gadget ini sebenarnya ada kesan negatif dan positifnya,
tersendiri. Walau bagaimanapun, jika tidak dikawal akan menyebabkan ketagihan berlaku dan sudah tentu akan memberikan banyak impak yang negatif kepada remaja sebagai contoh sikap malas, kurang aktiviti luar, leka pada alam maya, pelajaran akan diterkepikan. Kekurangan mahir daripada inisia, cetek pengetahuan dan pemikiran terganggu. Secara keseluruhannya, pelajar lelaki lebih ramai mengalami tahap ketagihan yang tinggi berbanding perempuan. Bak kata sepatah, daripada semua keseluruhan yang kami ujung-ujahkan itu tadi, tepuk dada, tanyalah minda, tepuk dahi, fikirlah sendiri bahawa ini sahaja yang kami dapat ucapkan daripada kesan negatif. Sekian, terima kasih. Kita tepuk tangan. Terus balik. Ada lagi nak tegakkan kebenaran? Dari Sarawak pergi ke Perlis, saya kumbang mencari makan. Saya wakil pihak pembahas, berdiri hendak tegakkan kebenaran. Sebenarnya, kewujudan demokrasi dan pembangunan negara ada lagi kesan positif. Antaranya, kita akan setanding dengan negara-negara lain seperti Jepun. Bak kata pepatah, duduk sama rendah, diri sama tinggi. Itu saja dari saya. Okey, saya nak ucapkan tahniah atas usaha-usaha mereka-mereka ni untuk mencari isi. Okey, bukan senang nak tambah isi, nak ambil maklumat, nak deliver yang baik. Okey, ada lagi nak tambah? Vincent? Ada? Oh, banyak ni. Okey, saya akan bagi masa 2 minit. Maklumat sulit boleh digodam oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Okey. Lagi? Ada tak ada? Selain itu, penggunaan alat terima kasih juga berupaya untuk menjejaskan keharmonian dan perpaduan negara kita di antara pelajar. Sudah ada banyak pengalaman web yang sengaja menyebarkan fitnah dan gosip serta propaganda negatif untuk memastikan rakyat di negara ini menerima maklumat yang salah lalu berlakunya kekacauan. Jelaslah telekomunikasi memudahkan penyebaran berbagai maklumat palsu dan mengelirukan kepada masyarakat. Lebat rumbia di Sungai Kedah, besar tak muat di dalam. Saya berdiri hendak membantah cik pembangkang yang berbudi pekerti. Sebenarnya, demokrasi dalam pembangunan negara ada lagi kesan positif. Antaranya, bagi yang tiada teman wanita ataupun teman lelaki melalui aplikasi. Kita lihat daripada sudut positif. Apabila memilih aplikasi, pastikan ada pengesahan daripada pihak yang benar. Seperti Hawaya, iaitu khusus untuk wanita Muslim mencari jodoh ataupun lelaki Muslim mencari jodoh. Sekian, terima kasih. Ya, saya memang sebenarnya tidak setuju dengan ungkapan Anda kerana mencari teman wanita daripada aplikasi, contohnya daripada WhatsApp, MyChat, Facebook, IG, dan terutamanya daripada promosi orang dalam status. Saya tahu bahawa itu sebenarnya adalah untuk mereka bermain, tetapi ada salahnya juga kerana setengah pakar tidur memberi amaran bahawa waktu tidur remaja boleh terganggu dengan lampu skrin telefon yang menghalang mereka mencapai tidurnya. Bahwa sebenarnya mencari jodoh sebenarnya bukan di tangan Anda, tapi di tangan Tuhan. Ada 2 minit lagi. Media sosial
Media sosial sebenarnya memberi impak yang negatif kepada armada telefon bimbit yang sekarang ini digunakan dan meluaskan pandangan daripada para pelajar ataupun daripada murid-murid. Ini juga dapat mengkaitkan rapat dengan situasi yang Anda katakan tadi, seperti boleh mencari jodoh ataupun boleh video chat dengan teman-teman laki ataupun teman perempuan. Sebenarnya itu juga dapat memudaratkan dan memberi psikologi kepada mereka yang video chat tadi. Mereka juga akan bertemu dan mungkin melakukan luar batasan daripada kita katakan. Pak Yakub kayu seberang, dapat seguni pemata belian. Jangan kamu bahas sebarang kalau belum dapat kepastian. Sebenarnya kesan positif dalam pembangunan informasi di Malaysia juga dapat menambahkan sumber pendapatan. Contohnya seperti YouTube channel. Semakin banyak subscriber Anda, semakin banyak gandaan duit akan dipulangkan. Ia akan mendapatkan ratusan ribu dalam sebulan melalui YouTube channel. Dengan ini, kos sara hidup Anda lebih tinggi, lebih rendah dan lebih mampu dalam setiap pembelian barang. Okey, ada lagi 1 minit lagi. Saya memangkang. Joanna, individu yang tidak bertanggung jawab boleh menipu seseorang dengan menjadi pedagang tersebut, polis, peguam, pihak bank dan sebagainya untuk meminta uang atau nombor akaun bank Anda. Okey, thank. Habis dah masak. Okey. Pertandingan bahas sudah tamat. Okey, mana yang menang? Pencadang atau pembangkang? Pembangkang. Mana yang menang? Pencadang atau pembangkang? Saya. Okey, dua-dua menang. Okey, tepuk tangan. Untuk bahasan aktiviti kita hari ini, jadi saya dapat panggil 2 orang pelajar untuk buat rumusan. Saya panggil siapa? Siapa yang nak buat tanya? Untuk rumusan untuk hari ini? Okay. Apa yang saya belajar hari ini? Bertajuk kesan positif dan kesan negatif. Saya dapat tahu bermakna kesan positif membawa kebaikan pada diri sendiri dan orang lain. Kesan negatif pula membolehkan saya berhati-hati dalam menggunakan telekomunikasi. Okey, betul. Hari ini saya belajar tentang kesan positif dan kesan negatif terhadap pembangunan negara. Apa contoh? Contohnya? Contoh kesan positif ialah perdagangan dan dunia tempat padan. Contoh kesan negatif ialah isu pencurian maklumat dalam sistem pengkalan data secara atas talian. Okey. Sebelum tadi, terima kasih berduduk. Okey, itu je untuk kelas kita hari ini. Saya harap kita boleh lebih mengetahui lagi apa dia kesan positif dan kesan negatif dari komunikasi untuk pembangunan negara kita. Okey, sebelum cikgu tamatkan kelas pada hari ini, cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada cikgu Fiza kerana sudi masuk di kelas ni untuk bersama-sama secara berpasang-pasangan mengajar kelas geografi pada pagi ini.